Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kelas 4 wawasan. So hari ini ialah 29 Oktober 2021 hari Jumaat. Pagi ini kita ada dua waktu matematik 10.30 hingga 11.30. Tetapi oleh sebab cikgu ada khusus pada pagi ini, jadi tidak dapat kita ber Google Meet, so kita gunakan rakaman video ini. Jadi untuk pagi ini tidak banyak cikgu nak bincangkan. Cikgu nak teruskan saja latihan dalam buku teks muka surat 28 hingga bukan 28, 289 hingga 290, iaitu practice komprehensif, latihan terakhir dalam buku teks bab 10. Anda tidak perlu saling soalan lah. Kalau nak saling pun boleh. Okay, and then dalam jawapan saya ni gunalah bahasa warna biru. Warna biru ialah bahasa Malaysia. Mengapakah semakan? Soalan 1. Mengapakah semakan mendapati banyak golongan muda di Malaysia diisytiharkan muflis? Muflis maksudnya bankrupt. Maksudnya apabila kita hutang banyak kepada sesuatu pihak ataupun kepada bank dan kita tidak mampu bayar balik, jadi kita akan diisytiharkan muflis. Dan kalau kita diisytiharkan muflis, kita ada banyak halangan. Contohnya kita tidak boleh membantu kereta, kita hanya boleh menggunakan pengangkutan awam seperti bas. Lepas itu kita tidak boleh memiliki apa-apa jua pun harta lah. Tidak boleh ada memiliki apa-apa harta. Tidak boleh ada memegang mana-mana akaun bank. Semua tak boleh. Itu muflis. So kenapa? Salah satu sebabnya ialah kerana tidak menyediakan, orang muda di Malaysia ini tidak menyediakan perancangan kewangan, perbelanjaan yang tidak berhemah, penggunaan kad kredit tanpa kawalan, gagal menjelaskan hutang berbentuk pinjaman dan ansuran kereta. Ini antara sebab-sebab kenapa golongan muda di Malaysia diisytiharkan muflis. Kemudian soalan nombor 2, apakah kesan jika aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar? Maksudnya kita punya aliran tunai negatif lah, sebab masuk kurang daripada keluar. Maksudnya pendapatan kurang daripada pembelanjaan. Apa kesan? Aliran tunai negatif seseorang individu akan menyebabkan individu muflis dan tidak mempunyai simpanan untuk menghadapi waktu kecemasan. Jadi kalau kita asyik aliran tunai negatif, maka kita akan menghadapi risiko muflis dan akhirnya kita akan menghadapi masalah sewaktu kecemasan kerana kita tidak mempunyai simpanan. Soalan 3. Apakah tujuan mewujudkan pelan kewangan? Pelan kewangan diwujudkan dengan tujuan mengira anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat dan simpanan bulanan yang diperlukan bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang, menganalisis tabiat perbelanjaan serta menetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat tersebut. Itu tujuan kita mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, berikan 2 kelebihan mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan. Kelebihan, kenapa kita perlu kaji semula? Okey, apabila kita mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan yang memberi ruang untuk kita memperbaiki dari segi sifat perbelanjaan dan perlulah berusaha menambah pendapatan tambahan untuk mencapai matlamat tersebut. Soalan nombor 5, huraikan 2 faktor yang boleh menyebabkan pelan kewangan sukar dilaksanakan. So di sini cikgu ada senaraikan beberapa lah, walaupun dia hanya minta 2. Yang pertama inflasi. Inflasi. Okey, kalau berlaku inflasi maksudnya kenaikan harga barang lah.
dan menyebabkan kita tidak kemampuan membeli itu kurang. Itu berlakunya inflasi ya. Itu boleh menyebabkan pelan kewangan kita sukar dilaksanakan. Satu, inflasi. Kedua, perubahan tasar pencukaian oleh kerajaan. Perubahan tasar. Dan yang ketiga, dasar ekonomi dan seterusnya ataupun sebagainya. Ini jawapan soalan nombor 5. Kemudian soalan nombor 6, mengapakah kita harus mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan? Soalan ini lebih kurang sama dengan soalan soalan 4. Okey. Boleh tujuannya kita buat kaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan. Ia boleh memperbetulkan cara perbelanjaan mengikut matlamat kewangan. Boleh mengambil langkah seperti menambahkan pendapatan jika keadaan memerlukan berbuat demikian. Okey, itu soalan 6. Kemudian soalan 7. Lebih awal kita mulakan tabungan lebih selamat untuk mencapai matlamat kewangan kita. Jelaskan. Ya, memang kita adalah digalakkan mempunyai tabiat menabung. Dan kalau boleh kita mulakan tabungan itu seawal yang mungkin. Okey. So sebab dia boleh membantu kita dalam mencapai matlamat kewangan kita nanti. Okey. So penjelasan dia, kita harus mengamalkan amalan menabung bagi memastikan matlamat kewangan dicapai dalam tempoh yang dirancang. Okey, soalan 8. Ini anda diberi satu jadual seperti ini. Encik Nabil dengan gaji bersih bulanan RM3,800. Beliau juga menjadi ejen jualan produk X sebagai kerja sampingan. Komisen bulanan yang diperoleh dianggarkan sebanyak RM450. Hasil sewa rumah kedua ialah RM600 sebulan. Maksudnya dia ada 2 rumah. Rumah yang kedua dia sewa kepada orang lain. Maksudnya dia kutip sewa lah. RM600 sebulan. Anggaran perbelanjaan bulanan adalah seperti yang berikut. Bayaran angsuran pinjaman rumah 1 RM800, rumah nombor 2 RM500, perbelanjaan makanan 900, bayaran utility maksudnya bil-bil lah 150, belanja tol dan petrol 200, langganan perkhidmatan internet RM100, makan di restoran mewah RM400 dan perbelanjaan insurans RM350. Ini perbelanjaan dia. Tapi pendapatan dia ada 3, gaji RM3,800, dia ada buat part time, ejen jualan produk X, dia dapat komisen RM450 dan dia juga ada kutip sewa daripada rumah yang kedua RM600. Ini 3 adalah pendapatan. Yang dalam jadual ini semuanya perbelanjaan. Encik Nabil menetapkan 10% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan untuk mencapai matlamat kewangan. Jadi daripada gaji tadi gaji sebagai seorang jurutera RM3,800, dia simpan 10%, maksudnya RM380 daripada RM3,800. Soalan dia, anda digendaki menyediakan satu pelan kewangan peribadi bulanan untuk Encik Nabil. So ini adalah pelan kewangan peribadi bulanan Encik Nabil. Ia buat macam ini. Okey, aliran tunai masuk ataupun pendapatan. So yang pertama pendapatan aktif, dia gaji bersih RM3,800. Komisen daripada menjadi ejen RM450, ini pendapatan. So jumlahnya RM4,250. Kemudian dia juga ada satu pendapatan pasif. Pasif maksudnya dia tidak mungkin tidak boleh mendapat setiap kali lah. Tapi kan kadang-kadang kalau kita punya rumah tidak dapat sewa, maksudnya tidak ada orang sewa. So tak adalah pendapatan itu dianggap pendapatan pasif. 600 hasil sewa rumah yang kedua. Okey, jadi jumlah dia 4,250 tambah 600 menjadi 4,850. Itu ialah jumlah pendapatan bulanan untuk Encik Nabil. Kemudian perbelanjaan dia.
So simpanan itu kira perbelanjaan juga. Dia ada simpanan tetap bulanan 10%, RM380. So 4,850 tolak 380, awak akan dapat 4,470 jumlah pendapatan selepas tolak simpanan. Kemudian dia juga ada perbelanjaan. Kita ada dua jenis perbelanjaan, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Kalau dalam dalam nota saya hari itu, perbelanjaan tidak tetap itu kita boleh juga panggil perbelanjaan boleh ubah. Okey, so dia ada bayaran ansuran pinjaman rumah satu RM800, bayaran ansuran pinjaman rumah dua RM500. Dia ada perbelanjaan insurans, dia bayar insurans RM350. So jumlah tiga perkara ini, jumlah perbelanjaan tetap 800 tambah 500 tambah 350, jumlah dia 1,650. Kemudian dia juga ada perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tidak tetap, makanan 900, bil-bil 150, bayaran belanja tol dan petrol 200, langganan perkhidmatan internet, wifi dan sebagainya 100, dan makan di restoran mewah. Jumlah perbelanjaan tidak tetap ini tambah semua 1,750. Jadi bagaimana kita dapatkan sama ada dia lebihan ataupun defisit, ataupun defisit itu maksudnya kurangan. Kita gunakan pendapatan selepas tolak simpanan 4,470, tolak dengan perbelanjaan tetap 1,650, tolak perbelanjaan tidak tetap 1,750. So pagi dia 1,070 itu pagi. Dan ini adalah aliran tunai positif. Ini positif. Positif. Jadi ini dianggap pelan kewangan yang sihat lah sebab dia ada lebihan. Ada lebihan RM1,070. So nanti awak bina pelan kewangan ini ya. Okey, B kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang akan dialami oleh Encik Nabil berdasarkan ini. So terdapat lebihan. Jawapan dia terdapat lebihan bagi pelan kewangan peribadi Encik Nabil, iaitu wujud aliran tunai positif apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Hal ini menyebabkan kecairan Encik Nabil bertambah baik. Itu jawapan dia. Kemudian soalan akhir, soalan 9. Apakah kesan jika aliran tunai ialah aliran tunai positif? Jawapan, kalau aliran tunai positif, ia membolehkan simpanan dilakukan dan mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Bagaimana kalau dia punya aliran tunai negatif, ianya akan menyebabkan seseorang sukar mencapai matlamat kewangan dan mungkin mendapatkan sumber pinjaman seperti kad kredit, dan akhirnya akan menyebabkan dia menghadapi ataupun berdepan dengan muflis. Itulah jawapan untuk 9A dan 9B. Okey, so anda kena siapkan 9 soalan ini, ambil gambar dan hantar ke dalam grup. Soalan tidak perlu saling, awak terus jawab saja. Okey, so saya rasa itu saja untuk pagi ini ya. Minggu depan kita akan sambung perbincangan kita. Sekian, terima kasih.